Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar kawan-kawan kat luar sana? Harap anda semua sihat walafiat bersama dengan keluarga tersayang. Hari ini saya bukan nak buat video berkaitan dengan food review, tetapi saya nak buat satu video berkaitan dengan kesihatan diri kita. Dan info tentang kesihatan ini adalah berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri. Pernah tak anda bangun saja daripada tidur, anda merasa sangat lesu walaupun anda telah tidur lebih daripada 6 jam? Ataupun anda bangun saja daripada tidur dan anda rasa pening kepala yang teramat sangat? Dan pernah tak juga anda mengalami situasi apabila ada orang yang tidur berdekatan dengan anda, mereka mengadu bahawa anda berdengkur dengan dengkur yang sangat kuat? Sekiranya anda pernah mengalami situasi-situasi seperti ini, maka anda perlu tahu anda berkemungkinan mengidap obstructive sleep apnea. Apa itu obstructive sleep apnea? Sleep apnea ni adalah satu keadaan di mana semasa tidur kita sering kali berhenti bernafas untuk seketika dan berulang-ulang kali semasa proses kita tidur itu. Semasa kita tidur adalah normal untuk otot pada mulut, lidah dan pharynx untuk rileks sedikit, tetapi tidaklah sampai menutup saluran pernafasan. Walau bagaimanapun, sekiranya otot di bahagian lidah dan pharynx anda rileks terlalu banyak, ia akan mengendur ke belakang bahagian mulut dan tekak dan menyebabkan saluran pernafasan akan tertutup terus. Inilah yang menyebabkan berlakunya obstructive sleep apnea. Pada waktu saluran pernafasan tersumbat teruk atau tertutup, pernafasan akan terhenti untuk beberapa ketika sehingga menyebabkan paru-paru tidak menerima oksigen yang mencukupi untuk otak dan badan. Otak akan menghantar signal kekurangan oksigen dan menyebabkan kita akan terjaga beberapa kali untuk menarik nafas dan kadang-kadang sampai tersedak kerana ingin mendapatkan oksigen. Pada masa ini, seseorang itu akan menjadi separuh sedar berdengkur dan cuba bernafas sekuat mungkin untuk mendapatkan oksigen sebelum tidur semula. Corak tidur begini berulang beratus-ratus kali setiap malam menyebabkan tidur yang terganggu serta masalah kekurangan oksigen dalam badan menyebabkan dia mengantuk dan keletihan apabila bangun tidur. Dan setiap episod waktu anda berhenti bernafas tu, dia mungkin mengambil masa daripada 10 saat atau lebih daripada itu. Okey, jadi anda dah tahu macam mana OSA itu boleh terjadi. Kenapa saya nak bercerita tentang obstructive sleep apnea ini? Saya nak bercerita tentang obstructive sleep apnea ni sebab pertama, saya merupakan salah seorang pengidap OSA, dan kedua, saya seringkali menceritakan pengalaman saya ini kepada ramai kawan-kawan saya. Malah saya pernah buat posting berkaitan dengan komplikasi ini di Facebook, tetapi boleh dikatakan hampir 98% daripada audiens ataupun kawan-kawan saya yang tengok posting saya dan yang saya pernah ceritakan komplikasi ini, mereka tak pernah tahu pun apa itu OSA, obstructive sleep apnea. Dan bila saya tanya, ada di kalangan mereka sebenarnya mengalami simptom yang sama macam saya, tetapi mereka tak tahu pun mereka itu OSA. Jadi saya bertanggungjawab untuk ceritakan dalam video hari ini. Apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya OSA ataupun obstructive sleep apnea? Melalui bacaan yang saya buat daripada portal Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun My Health Portal, antara punca-punca yang boleh menyebabkan berlaku OSA ialah pertama, kegemukan. Di mana kegemukan ini mungkin disebabkan oleh pengumpulan lemak di bahagian pharynx kita ataupun di bahagian tekak kita yang menyebabkan akan berlaku gangguan semasa kita tidur, ataupun mungkin disebabkan oleh saluran nasal ataupun saluran hidung kita yang mungkin tersumbat. Dia juga mungkin boleh disebabkan oleh pengambilan alkohol ataupun ubat-ubatan yang menyebabkan semasa tidur kita terlalu lena dan relax sehingga menyebabkan bahagian otot lidah dan mulut kita mengendur dan menyebabkan dia akan jatuh ke belakang semasa kita tidur, dan ini menyebabkan semasa tidur laluan udara itu akan diblok. Satu lagi ialah merokok. Itu kemungkinan-kemungkinan boleh menyebabkan berlakunya OSA. Apakah tanda-tanda ataupun gejala ataupun simptom yang menunjukkan anda mungkin mengidap OSA? Berdasarkan pengalaman saya sendiri, kita seringkali kepenatan pada waktu siang selepas bangun daripada tidur ataupun mudah mengantuk. Semasa memandu,
kita cepat mengantuk, mudah mengalami pening kepala ataupun kita selalu cakap migraine dan juga berdengkur. Macam mana berdengkur anda tu? Okey, kalau pattern berdengkur anda tu, contohnya dia berdengkur. Okey, itu menunjukkan dia masih lagi bernafas. Okey, situasi dengkur saya dia akan jadi macam ni. Okey, saya berdengkur dan kemudian saya berhenti berdengkur. Itu menunjukkan saya berhenti bernafas dan kemudian bila saya tersedar, kita akan macam terbangun dan kita akan tersedak dan kita akan gasping for air tau. Kita akan itu menunjukkan anda memang mengalami situasi berhenti bernafas waktu tidur. Selain itu, kita cepat stres, kurang konsentrasi yang boleh diberikan sewaktu kita bekerja, tidur pada waktu yang tak sepatutnya, contohnya sedang nak memandu, tiba-tiba nak tertidur. Itu yang saya selalu alami lah. Saya ni level-level kalau memandu dalam masa 30 minit tu, tu dah mengantuk dah tu. Terutamanya selepas makan, memang cepat mengantuk. Dan begitu juga di tempat kerja. Kalau di tempat kerja, waktu pukul 2 atau pukul 12 ke atas tu kita dah mula rasa mengantuk. Kalau tak dapat nap sekejap, kita dah rasa pening kepala kan. Apa yang boleh berlaku sekiranya anda mengalami OSA tetapi anda tidak mendapatkan rawatan segera? Okey, kawan-kawan, anda kena tahu OSA ni kalau dalam jangka masa yang pendek mungkin dia tidak terlalu berbahaya. Tetapi kalau dia dah berlaku selama bertahun-tahun dan anda pun dah tidur beratus-ratus kali anda tidur dan setiap kali anda tidur anda mengalami gangguan pernafasan semasa tidur dan sering kali terbangun daripada tidur, ini menyebabkan anda tidak mendapat tidur yang berkualiti dan juga kandungan oksigen dalam darah anda mungkin akan menurun disebabkan waktu tidur anda tak dapat menyedut oksigen dengan baik. Gabungan daripada kedua-dua keadaan ini akan menyebabkan komplikasi yang lebih teruk di masa hadapan. Antara komplikasi yang boleh berlaku ialah lemah jantung, darah tinggi, diabetes, stroke dan kemungkinan boleh berlaku kemalangan jalan raya kalau anda tertidur sewaktu memandu. Macam manakah rawatan-rawatan yang boleh dilakukan untuk merawat OSA ini? Yang paling biasa disuggestkan oleh doktor ialah pembedahan lah. Antara rawatan alternatif ialah dengan menggunakan mesin CPAP ataupun Continuous Positive Airway Pressure. Sekarang saya nak ceritakan pula macam mana saya mula-mula mengetahui saya mengidap OSA. Sebenarnya saya merupakan salah seorang yang mengalami masalah resedung. Resedung saya sangat serius. Hampir 2 minggu ataupun seminggu mesti sekali saya akan mengalami bersin yang teruk. Jadi saya pun decide untuk berjumpa dengan doktor pakar di Hospital Shah Alam di Seksyen 7 dan doktor pakar ENT, Ear, Nose and Throat. Semasa doktor tu nak buat pemeriksaan pada saya, dia dah masukkan satu kabel tu ada kamera. Okey, dia nak tengok keadaan dalam hidung saya macam mana. Jadi dia masukkan kamera di sebelah hidung kanan saya. Kemudian dimasukkan pula kabel kamera tu ke hidung sebelah kiri saya. Kedua-dua bahagian hidung saya ni dah tersumbat. Jadi dia pun tanya saya, awak kalau tidur malam berdengkur teruk tak? Saya pun kata, ya doktor, teruk berdengkur. Sebab mak saya pernah bagi tahu, bila dia tahu saya berdengkur dalam keadaan yang teruk, dia mencadangkan saya untuk buat sleep study. Okey, macam mana saya nak buat sleep study ni? Okey, doktor tu bagi tahu pada saya, ini untuk kawan-kawan yang kerja government lah. Kemungkinan anda nak tahu kan, kalau saya nak buat sleep study di bawah hospital government, maksudnya saya tak perlu bayar. Saya akan ambil tempoh masa yang lama. Mungkin appointment saya tu 6 bulan baru saya berpeluang buat sleep study tu. Jadi dia cadangkan daripada tunggu 6 bulan saya untuk dapatkan ujian ataupun sleep study test itu melalui perkhidmatan swasta. Jadi dia bagi saya satu nombor kontak dan saya hubungi orang ni dan saya dapatkan khidmat beliau untuk membuat sleep study dengan membayar duit saya sendirilah. Okay, kos dia tak mahal. Kos dia dalam RM250 macam tu. Dia datang ke rumah saya, dia pasang equipment semua. Kemudian esok pagi
Bila dah bangun, call dia. Dia akan datang rumah saya dan dia akan buka mesin tu semua. Dan dia akan ambil, dia akan bagi data tu pada doktor pakar yang merawat saya tu. Dan data yang dia perolehi tu, dia tunjuk pada saya. Saya mengalami gangguan pernafasan sebanyak lebih 40 kali dalam masa 1 jam. Dan setiap kali gangguan pernafasan tu, saya mengalami gangguan pernafasan lebih daripada 15 hingga 30 saat. Bayangkan dalam masa 1 jam tu berapa minit saya dah tak bernafas. Saya jumpa balik dengan doktor pakar saya. Doktor pakar tu mencadangkan ada 2 penyelesaian. Pertama, secara pembedahan, dan kedua, saya menggunakan CPAP machine. Untuk buat pembedahan ni saya agak takut sikit. Jadi, saya memilih untuk menggunakan CPAP machine. Apa itu CPAP machine? Sewaktu saya memuat naik posting saya di Facebook tentang CPAP machine, ejaan dia CPAP. Bila kawan-kawan saya tengok CPAP, saya type CPAP, ramainya macam, mesin itu berbunyi sedikit lucah. Sebenarnya, CPAP ialah akronim kepada Continuous Positive Airway Pressure. Ia merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk membantu pesakit dengan obstructive sleep apnea untuk bernafas di dalam tidur pada waktu malam. Cara ia berfungsi ialah ada sebuah kotak kecil yang menjana tekanan udara yang disalurkan ke dalam mulut atau hidung dan terus masuk ke paru-paru. Tekanan udara yang disalurkan ini tidak berbahaya kerana tekanan ini adalah automatik. Jadi ia akan mengikut kesesuaian tekanan udara yang diperlukan oleh seseorang. Tekanan udara ini cukup untuk menolak salur udara kita yang tertutup ketika tidur. Seterusnya, membolehkan udara masuk ke salur pernafasan secara berterusan. CPAP machine merupakan salah satu kaedah yang paling efektif untuk membantu pesakit dengan obstructive sleep apnea. Walau bagaimanapun, satu kekurangan mesin ini ialah dari segi keselesaan pengguna semasa tidur. Mungkin pengguna perlu mengambil masa 2 hingga 6 minggu untuk pemakai membiasakan diri menggunakan mesin CPAP. Baik, macam mana nak dapatkan CPAP mesin ini? Penjawat-penjawat awam, sebenarnya dalam kerajaan ada disediakan bantuan dana ataupun bantuan keuangan untuk kita membeli peralatan bantuan pernafasan. Itu kelebihan kita sebagai penjawat awam. Walau bagaimanapun, kita tak boleh main beli sendiri saja. Kita mesti mendapat approval daripada doktor pakar tersebut. Jadi, semasa saya mendapatkan rawatan tersebut, doktor pakar tu dah tulis satu surat mengesahkan bahawa saya seorang pengidap OSA dan saya perlu menggunakan mesin tersebut. Dan saya pun pergi ke bahagian perubatan di jabatan saya. Dan kerana di bahagian perubatan dia akan bagi satu borang lain, dan borang itu dia ada satu checklist lah apa dokumen-dokumen yang perlu disediakan, surat pengesahan doktor, ada borang-borang dia, receipt dan sebagainya. Kemudian kita akan hantar borang tu kembali kepada unit perubatan di bahagian perkhidmatan, dan kita tunggulah dalam 2-3 bulan dia akan bank inkan pada kita, claim balik ataupun kita buat tuntutan pembelian alat CPAP machine itu. Tapi syarat dia kita kena beli dulu CPAP machine itu. Bila kita dah beli, kita dapat receipt dia dan baru kita claim. Berapa harga CPAP machine ni? Sebenarnya CPAP machine ni tak susah nak didapati. Anda boleh masuk dekat online, boleh tengok dekat Google ataupun boleh masuk dekat Lazada. Dekat Lazada anda boleh cari, ada yang buatan daripada China punya, harga dia dalam 1000 lebih saja dah boleh dapat. Jadi pada saya ni, anda boleh tengok. Ini adalah CPAP machine yang saya gunakan, yang saya belikan. Harga yang saya beli ni, harga dia ialah RM8,000 masa saya beli. Nampak simple kan? Tapi harga dia terlalu mahal. Saya beli dulu dan kemudian saya buat claim dengan jabatan saya. Itu kelebihan kita lah. Ini keluaran Philips. Nama dia Philips Respironic CPAP machine. So udara akan masuk melalui sini dan dia akan keluar ke bahagian ini, udara, dan kemudian dia akan masuk ke bahagian pipe ini. Jadi bahagian inilah yang saya akan gunakan nanti waktu tidur. Saya tunjukkan cara saya pakai ya. Dan saya tutup dekat bahagian hidung saya
Dan saya ketatkan sikit. Tada! Okey, so inilah keadaannya bila saya tidur. So bila udara tu masuk, dia akan masuk melalui hidung saya. Dan kalau saya bercakap kan, kalau benda ni dah on lah, saya bercakap dia akan keluar udara. Dulu saya tak guna yang ni. Dulu saya guna yang ni. Dia tutup hidung dan bahagian mulut saya. Dia tutup terus. Okey. Dah 3 tahun saya gunakan. Pertama, kita kena faham, mesin ini dia bukan menyembuhkan OSA. Tidak. Sama juga macam kita bila kita guna cermin mata. Kalau kita rabun, adakah cermin mata tu dia menyembuhkan rabun kita? Tak. Jadi kalau nak menyembuhkan rabun, mungkin kita kena buat pembedahan mata ataupun apa tu, dia panggil laser dan sebagainya lah, untuk membetulkan balik rabun jauh dan rabun dekat kita. Tetapi cermin mata tu dia tidak menyembuhkan. Cuma kalau kita pakai cermin mata, dia membantu penglihatan kita. Betul tak? Okey, sama juga dengan CPAP machine ni. Kita kena pakai tiap-tiap hari. Sebab CPAP machine ni dia bukan untuk menyembuhkan. Kalau nak menyembuhkan, mungkin anda kena buat pembedahan untuk buang kat bahagian-bahagian yang tersumbat tu, ataupun anda kena turunkan berat badan, ataupun anda kena kurangkan pengambilan alkohol ataupun ubat-ubatan yang boleh mengganggu tidur anda. Tetapi kalau anda tak buat benda-benda macam tu, anda kena guna mesin ni tiap-tiap hari lah, di mana dia akan membantu anda untuk bernafas sewaktu tidur. Berdasarkan pengalaman saya, walaupun CPAP mesin ni dia tidak menyembuhkan OSA, tetapi bagi saya dia sangat membantu juga, kerana selain dia membantu saya waktu tidur, dia sebenarnya sedikit sebanyak telah mengurangkan gejala sinus saya. Udara yang dia blow dalam hidung saya menyebabkan hidung saya dia tidak lagi jadi basah ataupun selalu berlendir disebabkan hingus. Hidung saya kering. Kadang-kadang bila saya rasa macam saya dah nak bersin kan, bila malam saya pakai mesin ni, dia takkan tersumbat. Dia akan, tekanan udara tu dia akan tolak supaya hidung saya tu tidak lagi tersumbat. Dan esoknya bila saya bangun, saya tidak mengalami sinus tu. Hidung saya dah kering. Itu saya suka tentang mesin ni. Baik, saya bukan nak promote mesin ini atau sebagainya. Tujuan saya buat video ini adalah untuk beri kesedaran kepada kawan-kawan kita kat luar sana yang mungkin dia tak tahu apa masalah badan dia. Dia mengalami blood pressure. Macam baru-baru ni, saya ada seorang kawan, dia pun cakap dia ada masalah buah pinggang, kemudian blood pressure dia tinggi. Saya tanya dia, "Cik, ada tak masalah bila bangun tidur rasa pening kepala?" Dia cakap, "Ya, adalah, saya selalu migraine." Lepas tu saya tanya dia, "Ada tak wife bagi tahu bila tidur tu mengalami berdengkur?" Dia pun cakap, "Ya, ada berdengkur." Bila saya tanya, kadang-kadang waktu siang tu cepat tak mengantuk. Sama juga simptom dia mengantuk. Tapi saya takkan buat judgement. "Okey, you ada OSA." Tak. Tetap perlu cuba untuk dapatkan bantuan daripada pakar. Okey, buat sleep study atau apa yang sepatutnya, dan kemudian cek adakah anda ada OSA. Tidur ialah satu komponen yang sangat penting dalam hidup kita, di mana tidur ialah waktu kita nak mendapat rehat yang secukupnya. Kalau tidur kita tidak berkualiti, kita tidak mendapat oksigen yang mencukupi sewaktu kita tidur, itu menunjukkan ada masalah. Terima kasih saya ucapkan. Harap video saya ini dapat membantu anda kalau anda ada masalah. Dan kalau anda tak ada masalah ini, mungkin anda boleh sebarkan video ini untuk pengetahuan kawan-kawan lain. Apa yang saya paparkan dalam video ini adalah pertama, berdasarkan pengalaman saya, dan kedua, sedikit bahan bacaan daripada portal Kementerian Kesihatan Malaysia. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum.